Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, hari ini kita akan meneruskan perbincangan berkaitan dengan bahagian-bahagian air. Jadi tujuan kita membincangkan tajuk ini, iaitu bahagian-bahagian air, untuk kita dapat membezakan antara air-air yang kita boleh gunakan ia untuk bersuci ataupun sebaliknya. Ya. Jadi di sini dibahagikan air kepada 4 bahagian. Yang pertamanya air yang suci dan menyucikan. Ya. Yang pertama, ada air yang sifatnya itu suci dan menyucikan. Yang kedua, air yang sifatnya suci dan menyucikan tetapi makruh untuk kita gunakan. Ya, beza dia dengan yang pertama. Yang pertama tadi harus hukumnya untuk digunakan. Yang kedua, air tersebut sifat dia sama, suci dan menyucikan, tetapi makruh untuk kita gunakan dia bagi tujuan bersuci, ya, dengan syarat-syarat yang tertentu. Nanti kita akan lihat apa syarat-syaratnya. Yang ketiga, sifat air ini suci tetapi tidak menyucikan. Ya, air ini sifat dia suci tetapi tidak menyucikan. Yang ketiga, iaitu airnya yang tidak suci dan juga tidak menyucikan. Ini ada satu jenis air sahaja, iaitu air mutanajjis. Air mutanajjis. Baik. Yang pertama, air yang mempunyai sifat suci serta menyucikan, tahir wa mutahhir, iaitu air dia sifatnya suci dan menyucikan. Sifat suci di sini maksudnya zat air itu, ya, zat air itu ataupun fizikal air itu halal diminum, boleh diminum, harus untuk diminum, dimakan dan sebagainya. Bahkan bukan zatnya sahaja suci, tetapi dia boleh menyucikan benda lain. Ya, dia boleh menyucikan benda lain. Ya, contohnya menyucikan pakaian yang terkena najis, ya, ataupun menyucikan anggota badan daripada hadas. Ya, jadi air ini sifatnya zat dia suci serta dia boleh menyucikan benda lain. Dalam kategori ataupun sifat air ini, ya, ada satu jenis air sahaja, iaitu air mutlak. Air mutlak. Air mutlak ini iaitu air yang kekal dengan sifat dan kejadiannya. Air yang kekal dengan sifat dan kejadiannya. Air itu kekal. Contohnya air hujan, ya, air sungai, ya, air laut, air embun, air perigi, air mata air. Ya, walaupun beberapa jenis air itu, contohnya air laut, sifat dia masin. Air sungai, warna dia tidak jernih, contohnya warna keruh dan sebagainya. Mungkin warna air di dalam kolam warna hijau, ya. Mungkin ada, jadi beberapa perbezaan sifat air tadi itu mengikut jenis-jenisnya, air laut, air sungai, air hujan, ya, air perigi, air kolam ke dan sebagainya, mempunyai ciri-ciri yang berbeza, tapi ciri-ciri tersebut adalah semula jadi. Contohnya air laut rasa masin, berbeza dengan air-air yang yang tidak rasa masin. Contohnya air hujan, ya, dia tidak mempunyai rasa masin dan sebagainya, seperti air laut. Tapi air laut
dikategorikan sebagai air mutlak sebab kejadiannya adalah semula jadi. Dia kekal dengan sifat kejadiannya, sifat dan kejadiannya. Macam tu juga air sungai. Air sungai walaupun mungkin warnanya tidak jernih, namun perubahan itu ataupun sifat-sifat air itu walaupun warnanya berlainan, rasanya tidak sama seperti air-air hujan dan sebagainya, namun ianya tetap dianggap sebagai air mutlak. Sebab ciri-ciri tersebut adalah sifat asal air itu serta merupakan kejadian asal kepada air tersebut. Jika berubah dengan sebab persekitaran yang tidak dapat dielakkan, masih dikira sebagai air mutlak. Contohnya air yang bertakung di dalam kolam contohnya, ataupun tasik. Air tu mungkin hasil daripada takungan air hujan ataupun air daripada air mata air dan sebagainya. Berlaku perubahan warna. Asalnya mungkin air hujan itu jernih, tetapi bila bertakung di dalam sesebuah tempat, jadi kolam ataupun tasik, nampak perubahan warna air tersebut. Mungkin berwarna kehijauan yang disebabkan rumput-rumput ataupun daun-daun ataupun apa-apa sahaja daripada tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di sekeliling kolam ataupun tasik tersebut, ataupun air tersebut dipengaruhi dengan tanah, menyebabkan air tersebut berwarna kepirangan, ataupun berwarna coklat, kehitaman ke apa ke. Jadi perubahan tersebut bukanlah suatu perubahan yang sengaja dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Dia adalah perubahan yang berlaku secara semula jadi. Maka ia juga dianggap sebagai air mutlak. Baik, air mutlak sifat dia suci dan menyucikan. Kita boleh minum, serta kita boleh menyucikan benda lain. Harus untuk kita minum serta harus kita untuk sucikan benda lain. Bersihkan satu perkara, sucikan ni adalah ibadah. Jadi contohnya kita menghilangkan najis dengan air mutlak, hukumnya sah. Dia bersih lagi menyucikan. Contohnya kalau kita ambil air lain untuk kita sucikan najis yang terkena pada pakaian, mungkin kita boleh anggap ia bersih, tetapi ia ini tetap tidak menyucikan. Contohnya kita ambil air garam. Air tu yang bercampur dengan garam, kita sucikan, kita sucikan, atau bukan suci, kita bersihkan pakaian kita yang terkena najis dengan air garam tadi, walaupun hilang zatnya, walaupun tak nampak kesannya, namun pakaian kita masih lagi dianggap tidak suci walaupun bersih. Jadi suci ni adalah ibadah. Jadi untuk menyucikan pakaian yang terkena najis, maka kena sucikan dia dengan air yang bersifat suci lagi menyucikan. Macam tu juga air laut contohnya. Boleh tak kita sucikan, kita ambil wuduk untuk mengangkat hadas kecil, ataupun kita nak mandi wajib menggunakan air laut, dengan tujuan untuk mengangkat hadas. Berwuduk tujuannya mengangkat hadas kecil, mandi wajib tujuannya untuk mengangkat hadas besar. Jadi boleh tak kita bersuci ataupun kita kita ambil wuduk serta mandi wajib menggunakan air laut? Hukumnya boleh, harus, kerana air laut itu dianggap sebagai air mutlak. Dia ada beza kalau kita buat perbandingan macam ni. Contohnya kita ada satu baldi air yang berisi dengan air laut, serta satu baldi air yang berisi dengan air yang bercampur dengan garam.
Dari segi fizikalnya, zat air tersebut adalah sama, iaitu mungkin warnanya sama, rasanya pun sama. Kedua-duanya mempunyai rasa masin. Satu air laut rasa masin, satu lagi bekas kita letakkan air biasa, ya, mungkin air paip ke atau apa saja. Lepas tu kita campur garam ke dalamnya. Kedua-dua bekas tersebut mempunyai rasa yang sama, ya, masin. Tapi mana satu bekas yang kita boleh ambil air tersebut dan buat bersuci, angkat wuduk ataupun angkat hadas, ya. Maka sah di sini sekiranya kita ambil wuduk, mengangkat hadas kecil ataupun mengangkat hadas besar dengan menggunakan air laut yang berasa masin tu. Namun apabila kita menggunakan air yang bercampur dengan garam untuk tujuan berwuduk ataupun mengangkat mandi wajib dengan tujuan mengangkat hadas kecil dan besar, maka di sana wuduk dan mandi wajib tadi tidak sah. Ya, air yang bercampur garam tadi tidak dianggap sebagai air mutlak. Itu ada sedikit perbandingan supaya kita nampak perubahan semula jadi dengan perubahan yang tidak semula jadi. Apa hukumnya bagi penggunaan harian kita, khususnya dalam nak ambil wuduk, mandi wajib, membersihkan najis dan sebagainya. Baik. Seterusnya, air yang suci sifatnya dan menyucikan tetapi makruh untuk digunakan, ya. Dia sama macam air mutlak tadi, sifatnya dia suci lagi menyucikan. Dia suci serta menyucikan. Dia air zatnya suci, bersih, boleh diminum, halal dimakan dan sebagainya. Serta dia boleh menyucikan benda lain. Dia boleh menyucikan hadas, dia boleh menyucikan najis, ya. Tetapi makruh untuk kita gunakan air ini, makruh untuk kita gunakan air ini. Dengan arti kata lain, kalau boleh jangan gunakan air ini untuk tujuan-tujuan yang kita akan sebutkan nanti, ya. Air ini dinamakan sebagai, dia ada satu jenis saja air ini yang sifatnya suci lagi menyucikan tetapi makruh digunakan, iaitu air musyammas, iaitu merujuk kepada air yang panas disebabkan cahaya matahari, ya. Kerana ketajaman cahaya matahari boleh membawa perubahan pada air dan memudaratkan. Maksudnya air ini air yang terdedah dengan cahaya matahari, ya. Jadi dia akan menyebabkan sifat air tersebut berubah dan dia akan memudaratkan, ya. Jadi kita boleh anggap dia sebagai makruh digunakan. Maksudnya kalau boleh air yang macam ni kita elakkan untuk gunakan sekiranya ada 3 syarat. Yang pertama, berlaku di negeri yang panas, ya. Berlaku di negeri yang panas. Yang kedua, dalam bekas yang boleh ditempa ataupun dalam bekas yang boleh berkarat, ya, seperti besi, ya, dan sebagainya, selain emas dan perak. Yang ketiga, digunakan pada badan manusia ataupun haiwan. Jadi hukum makruh menggunakan air musyammas ini, yang pertama, sekiranya air tersebut terdedah di bawah cahaya matahari di negeri yang panas. Kemudian air tersebut bertakung ataupun berada di dalam bekas yang boleh berkarat seperti besi, ya, tembaga dan sebagainya selain daripada emas dan perak. Lepas tu air tersebut kita yang menjadikan ianya makruh sekiranya kita gunakan air tersebut pada anggota badan manusia ataupun pada anggota badan haiwan. Contohnya kita ambil air tadi tu, air musyammas tadi tu yang panas dalam bekas yang boleh berkarat, kita ambil wuduk dengannya, ya, maka wuduk tersebut sah, tak ada masalah kalau kita angkat wuduk. Ataupun kita mandi wajib dengan air musyammas, hukumnya sah, tak ada masalah.
kita menyucikan najis dengan menggunakan air musyammas, hukumnya sah, tak ada masalah. Namun ia makruh kerana air tersebut boleh memudaratkan anggota badan manusia, anggota kita. Ya, sekiranya kita gunakan air ni, maka barangkali kita boleh terkena penyakit kulit, ya, penyakit sopak. Jadi disebabkan inilah hukum air ini menjadi makruh. Ya, kalau boleh jangan digunakan, takut-takut memudaratkan. Ya. Ya, sama juga sekiranya kita gunakan pada badan haiwan, ya, sama juga kalau kita gunakan kepada badan haiwan, anggota badan haiwan, maka haiwan tersebut akan mudarat, maka ianya tak baik untuk kesihatan. Tapi sekiranya air tersebut berubah sifatnya, contohnya tidak panas, ya, maka kita boleh gunakan untuk tujuan-tujuan tadi itu. Ya, maka dia ni tidak mudaratkan. Dia mudarat ketika panas. Okey, baik. Yang ketiga, air yang sifatnya suci namun tidak menyucikan. Zat air tersebut suci tetapi dia tidak boleh menyucikan benda lain. Jadi ada dua jenis air. Yang pertama, air yang sedikit yang digunakan untuk taharah yang wajib seperti wuduk dan mandi wajib. Ini kita namakan dia dengan air musta'mal. Ya, air musta'mal. Jadi air musta'mal ini air yang kita dah gunakan pada ambil wuduk ataupun pada mandi wajib. Contohnya lah, ya, kita basuh muka, kita basuh muka ketika berwuduk, air yang mengalir daripada basuhan muka tadi itu, ini dinamakan sebagai air musta'mal. Sama juga kalau kita mandi wajib, ya, air yang telah basuh badan kita, anggota badan kita, ya, maka air tersebut kita panggil dia sebagai air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas yang wajib. Jadi air jenis ini dia suci, ya, tetapi tidak menyucikan. Air jenis ini dia suci zatnya suci. Kita boleh katalah kita nak buat basuh kereta, basuh lantai, boleh, tak ada masalah. Ya, kita nak buat minum, kalau sanggup minum, ya, maka air ini boleh, tak ada masalah sebab zatnya suci. Namun untuk tujuan menyucikan, seperti mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas besar, membersihkan sesuatu tempat daripada najis, ya, seperti pakaian, kita tidak boleh gunakan air musta'mal kerana hukumnya tidak sah. Ya, kita kena cari untuk tujuan mengangkat hadas ataupun mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis, kita kena cari air musta'mal. Adapun air mutlak. Adapun air musta'mal tidak boleh digunakan untuk tujuan bersuci. Ya. Yang kedua, air yang suci juga tetapi tidak menyucikan, iaitu air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci, tidak boleh dipisahkan selepas bercampur dan berlaku perubahan, seperti air teh, air kopi, contohnya air garam tadi itu yang kita sebutkan, air Coca-Cola, air Pepsi dan air kelapa dan sebagainya. Air tersebut dia sudah bercampur dengan sesuatu yang suci yang tidak boleh dipisahkan. Jadi air tersebut sifatnya suci. Kita boleh minum air teh, air kopi dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh menggunakan air tersebut untuk tujuan bersuci. Contohnya kita ambil air kopi untuk membersihkan najis. Maka tempat yang terkena najis tu dianggap tidak suci. Ya, mungkin dia boleh bersih tetapi dia tidak suci. Ya. Ataupun air kopi tadi tu kita gunakan untuk ambil wuduk, maka tak boleh, walaupun dia boleh diminum, tapi dia tidak boleh
menyucikan benda lain, kerana sifat dia macam tu, ya, dia bukan air mutlak. Jadi dua bahagian, dua jenis air. Yang pertama air musta'mal, yang kedua air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, yang tidak boleh dipisahkan selepas bercampurnya itu, ya. Yang ketiga, yang keempat, iaitu air mutan najis. Air mutan najis iaitu merujuk kepada air yang terjatuh najis ke dalamnya, ya. Contohnya ada suatu bekas termasuk setitik najis, ataupun air najis, ya, air kencing contohnya, ataupun tahi, termasuk dalam suatu bekas air. Air tu dalam satu bekas baldi contohnya, ataupun gayung contohnya, termasuk ke dalamnya sedikit najis, maka air tersebut dinamakan sebagai air mutan najis, iaitu air yang telah terkena najis, ya, air yang telah terjatuh najis ke dalam, dah bercampur dengan sesuatu yang najis, ya. Cumanya kita boleh lihat dalam dua keadaan. Air tersebut kita boleh gunakan untuk bersuci ataupun tidak, ya. Air yang keempat ini sifatnya air yang tidak suci serta tidak menyucikan. Tidak boleh menyucikan. Air tersebut zatnya tak suci, so kita tidak halal dan tidak harus untuk kita minum air tersebut. Bila tak halal dan tak harus minum air tersebut, juga air tersebut tidak boleh menyucikan benda lain, ya. Jadi ada satu jenis sahaja air macam ni yang dinamakan sebagai air mutan najis. Baik, yang pertama kita kena lihat dulu, adakah sesuatu najis yang terjatuh ke dalam sesuatu bekas air itu terus berubah menjadi air mutan najis ataupun sebaliknya. Jadi ada dua keadaan di sini, ya. Kita boleh lihat sesuatu bekas itu masih lagi boleh dianggap sebagai air mutlak ataupun tidak, ataupun air mutan najis. Yang pertama, kita kena lihat sekiranya air di dalam satu bekas itu kuantitinya sedikit, ya, maka ia dianggap sebagai mutan najis, walaupun air tersebut tidak berubah bau, warna ataupun rasa, ya. Contohnya ada satu baldi yang penuh dengan air, ya, jatuh sedikit najis ke dalamnya, ya. Warna pun tak berubah, bau pun tak berubah, rasa pun tak berubah, tapi air tersebut, air yang di dalam baldi tadi tetap tidak suci dan tidak boleh menyucikan, ya. Disebabkan apa? Sebab air tersebut sedikit. Yang pertama ni, ya. Air sedikit kita nak ukur macam mana, iaitu air sedikit ini air yang kurang daripada 2 kullah, ya, 2 kullah. Ya, kita boleh ukur ukuran kullah ini dengan menggunakan hasta, ya. Kita tak boleh membayangkan kullah yang dimaksudkan ni dekat sini merujuk kepada kullah dekat rumah kita ataupun kullah dekat masjid, sebab ukurannya berbeza-beza. Di masjid kullahnya berbeza, mungkin lebih besar daripada yang ada di rumah. Ya, ataupun sebaliknya, yang di rumah lebih besar daripada yang di masjid. Jadi ukuran kullah yang sebenar itu tidak boleh kita bayangkan dengan kullah dekat rumah kita. 2 kullah dekat sini merujuk kepada kullah yang digunakan di tanah Arab, ya. 2 kullah ini boleh diukur, ya, paling mudah iaitu dengan ukuran hasta lah, ya. Hasta ni iaitu kalau kita ukur daripada hujung jari tangan kita sehingga ke siku, itu kita namakan sebagai hasta, ya. Cara untuk mengukur 2 kullah ini iaitu dengan menggunakan ukuran isi padu air itu, ya, lebar, dalam serta panjang,
Ya, kalaulah kolah itu segi 4, ya, lebar dia, panjang dia, ya, serta dalam dia itu ukuran dia 1/4 hasta. 1/4 hasta. Jadi kita ukur 1 hasta itu daripada ujung jari sampai ke siku, lepas tu kita lebihkan sedikit. Jadi 1 hasta tambah 1/4. Sorry, 1 hasta tambah 1/4. Jadi kita lebihkan sikit daripada siku ke belakang sikit. Jadi daripada hujung jari sampai ke siku, sampai ke belakang sedikit, lebih kurang kita ambil lah dari lebih kurang 1 jengkal ataupun lebih kurang lah, ya, supaya lebih pun tak apa sebenarnya. Ya, 1 jengkal daripada siku tu, ataupun separuh jengkal daripada siku tu, ya, boleh dianggap sebagai 1/4 hasta. Jadi dengan ukuran ni 1/4 hasta ni kita ukur dalam kolah tersebut, kolah yang berisi air lah, kolah yang berisi air. Jadi kita ukur airnya sebenarnya, kita ukur airnya. Airnya itu dalamnya 1/4, lebarnya 1/4, panjangnya 1/4. Jadi isi padu dia 1/4, darab panjang, darab lebar, darab dalam. Jadi itu sahaja ukuran 2 kolah sebenarnya, ya. Ukuran 2 kolah tidaklah besar mana, ya. Jadi kalau kita lihat kolah dekat masjid contohnya, ya, ukuran dia tu lebih kurang, katalah ukuran dia lebih kurang 10 kaki panjang, lebar, dalamnya lebih kurang 5 kaki contohnya. Contoh saja, ataupun 3 kaki ataupun 2 kaki, ya. Lebarnya katalah 10 kaki, panjangnya 10 kaki, dalamnya dalam 3 kaki, ya. Jadi air tersebut, lepas tu air dalam kolah tu penuh contohnya. Jadi air ni sudah lebih daripada 2 kolah, ya, sebab dua kolah tu ukurannya sangat sedikit je sahaja. Kalau dalam baldi biasanya, ukuran baldi yang biasa kita ada kat rumah, dia kalau kita isi air ke dalam baldi tersebut, maka air tersebut walaupun penuh, air tersebut masih lagi kurang daripada 2 kolah. Sebab kita boleh bayangkan baldi ada kat rumah kita, biasa ukuran dia sama, lebih kurang kecil je kan baldi tu, ya. Dia kalau dua kolah ni, dia besar sikit lah, besar sikit. Kita boleh ukur dengan panjang 1/4 hasta, lebar 1/4 hasta, lepas tu dalam 1/4 hasta. Jadi ini yang mencukupkan 2 kolah, ataupun kita panggil dia dengan air yang banyak. Kalau kurang daripada 2 kolah air tu dalam sesuatu bekas, maka kita namakan dia dengan air yang sedikit. Jadi air yang sedikit, sekiranya najis jatuh ke dalamnya, maka air tersebut jadi mutan najis. Tapi kalau air yang lebih daripada 2 kolah, maksudnya kita dah ada ukuran tadi, 2 kolah tadi, lepas tu kita tahu air ni bersamaan 2 kolah ataupun lebih daripada 2 kolah. Jadi ini air banyak lah. Kalau sesuatu najis dah jatuh ke dalamnya, ya, tak kisahlah apa jenis najis sekalipun, jatuh ke dalamnya, maka kita kena lihat dulu, dia berubah tak warna, bau ataupun rasa. Dia berubah tak, zat air tu tadi tu berubah tak. Jadi jika berlaku perubahan itu menyebabkan air itu jadi mutan najis. Ya, kalau dia tidak berlaku apa-apa perubahan, maka air tersebut tidak dianggap sebagai air mutan najis. Dia masih lagi air mutlak. Kalau air yang sedikit tadi, dia berubah ke tak berubah ke, apabila najis jatuh ke dalamnya, maka tetap dianggap air mutan najis. Kalau air itu lebih daripada 2 kolah, ya, 2 kolah ataupun lebih, jatuh najis ke dalamnya, kita boleh lihat dulu dia berlaku perubahan tak sifat air ataupun fizikal air itu. Kalau berubah, maka dia akan jadi mutan najis. Kalau dia tak berubah, maka dia
masih kekal sebagai mutlak. Ya. Kata contoh yang kedua, contohnya kita ada satu kolah yang besar. Ya. Kolah tu besarlah, besar mungkin 20 kaki, panjangnya 20 kaki. Lebarnya 10 kaki, panjangnya 20 kaki. Jadi katalah jatuh najis di bahagian sudut sebelah kanan. Ya. Jadi air yang di sebelah kanan itu berubah sifat. Contohnya berubah jadi warna kepirangan atau kekuningan sedikit. Tapi bahagian air yang sebelah kiri masih lagi tidak berubah. Warna pun tak berubah, bau pun tak ada, rasa pun tak ada. Jadi air yang tidak berubah sebelah kiri itu boleh lagi dianggap sebagai air mutlak. Manakala air yang berubah di sebelah kanan tu dia jadi air mutan najis. Contohnya laut. Laut kan bersambung. Contohnya di sebahagian kanan sebelah sana, mungkin 500 meter daripada tempat yang kita duduk. Contohnya kita duduk di tepi pantai. Di 500 meter ke sebelah kanan kita tu ada najis. Contohnya bangkai lembu contohnya ada di sana. Ya. Jadi dia menyebabkan air yang ada di sekitar bangkai lembu tu jadi berubah sifat, bau dia, warna dia ataupun rasa dia. Tapi bahagian tempat kita ni, walaupun pantai tu bersambung, ya, air laut tu bersambung, tapi bahagian tempat air bahagian kita ni tidak mempunyai perubahan bau ataupun warna ataupun rasa. Jadi bahagian air di tempat kita ni boleh kita ambil untuk bersuci dengannya. Adapun bahagian yang berubah tu di tempat najis bangkai tadi tu tidak boleh kita ambil untuk bersuci dengannya. Ya. Okey. Jadi jadi untuk melihat kepada air itu mutan najis ataupun tidak, kita lihat dulu air tersebut kurang daripada 2 kullah ataupun dia 2 kullah ataupun lebih. Jadi kalau kurang daripada 2 kullah, jatuh najis ke dalamnya, air tersebut terus dihukumkan mutan najis. So dia berubah ke tak berubah ke, tetap tak boleh ambil dia sebagai untuk menyucikan sesuatu benda. Minum pun tak boleh. Ya. Kalau air itu banyak, iaitu 2 kullah ataupun lebih, maka kita boleh gunakan untuk minum ataupun bersuci dengannya. Dengan 2 keadaan lah, iaitu tengok pada perubahannya. Kalau berubah, maka dia dianggap sebagai mutan najis. Kalau dia tidak berubah, maka masih kekal dengan sifat asalnya, iaitu mutlak. Ya. Okey, baik. Kesimpulannya, daripada 4 jenis air tadi, air yang pertama dan yang kedua adalah air yang boleh menyucikan. Zatnya suci serta menyucikan benda lain. Ya. Adapun air yang kategori yang ketiga dan yang keempat, yang ketiga air yang suci tetapi tidak menyucikan, serta yang keempat air yang tidak suci serta tidak menyucikan, iaitu air mutan najis, tidak boleh untuk kita bersuci dengannya. Jadi jenis yang pertama dengan kedua boleh bersuci. Walaupun yang kedua tadi hukumnya makruh, tapi tetap masih boleh hukumnya untuk bersuci menggunakan air tersebut. Adapun air yang ketiga dan yang keempat langsung tidak boleh bersuci. Walaupun air ketiga tadi zatnya suci, tetapi dia tidak boleh menyucikan benda lain. Okey. Ini jadi kesimpulan daripada 4 bahagian air yang kita telah bincangkan. Baik, selain daripada itu, kita juga membincangkan berkaitan dengan menyucikan kulit selain kulit khinzir dan anjing. Menyucikan kulit binatang selain kulit khinzir dan anjing. Ya, ini membawa merujuk kepada binatang yang
yang mati yang tidak disembelih menurut syarak, ya, selain daripada anjing ataupun babi. Jadi contohnya kambing, ya. Kambing itu mati, mungkin kena langgar ataupun mungkin sakit dan sebagainya. Jadi mati dia tu kita tak sempat sembelih. Jadi dia menjadi bangkai. Bangkai hukumnya najis. Jadi daging dia kita tidak boleh manfaatkan. Namun bahagian anggota yang ataupun bahagian badan pada kambing tersebut yang boleh dimanfaatkan iaitu kulit. Kulitnya boleh dimanfaatkan. Dia tidak boleh dimakan tetapi boleh digunakan untuk tujuan lain. Ya. Kita boleh ambil dia, kita sucikan dia, ya. Cara menyucikan dia iaitu dengan membuang segala lendir-lendir yang boleh merosakkannya jika ia terus kekal padanya. Jadi katalah kita siat kulit dia, ya. Di bahagian bawah kulit tu ada lendir-lendir, ada tisu-tisu ke ataupun lemak-lemak, ada daging dan sebagainya, kita kikis dia. Kita hilangkan dia, ya. Dengan sesuatu benda yang tajam ataupun panas, ya. Dengan sekira-kira kalau kita dah kita dah kikis dia bahagian-bahagian lendir tadi, kulit tadi tu tidak bau busuk dan rosak, ya, sekiranya dimasukkan ke dalam air, ya. Dengan sekira-kira maksudnya lendir-lendir yang ada di bawah kulit tadi itu kita hilangkan betul-betul. Dengan sekira-kiranya kalau kita letak kulit tadi di dalam air, kulit itu tidak berbau dan tidak rosak. Cukuplah, maksudnya kita dah tahu kulit itu bersih dan suci, ya. Walaupun asalnya tadi hukumnya bangkai hukumnya najis. Bila dah sucikan, dia tak jadi najis dah, ya. Boleh digunakan untuk apa kulit ni? Macam-macam lah. Boleh buat kompang ke, buat gendang ke, buat baju sejuk ke dan sebagainya, ya. Buat apa-apa sahaja, ya. Dan dibilas juga dengan air mutlak sehingga bersih. Seterusnya juga ada jenis-jenis najis yang dimaafkan. Tadi kita dah bincangkan berkaitan dengan sebelum ni kita dah bincangkan berkaitan dengan jenis-jenis najis. Najis mughallazah, najis mutawassitah dan juga najis mukhaffafah. Ya. Adapun ketiga-tiga jenis najis tu adalah jenis-jenis najis yang tidak dimaafkan. Walaupun apa sajalah, kalau mughallazah tidak dimaafkan. Mutawassitah pun tidak dimaafkan, ya. Mukhaffafah tidak dimaafkan. Jadi untuk kita terus mengekalkan kesuciannya, sesuatu benda yang terkena najis mughallazah, mutawassitah atau mukhaffafah tadi tu, kita kena sucikan dia dengan cara-cara yang telah kita bincangkan. Mughallazah dengan 7 kali basuhan tercampur dicampur salah satu basuhannya dengan menggunakan air tanah. Mutawassitah dengan alirkan air sahaja walaupun dengan sekali basuhan sehingga hilang bau zat bau, warna ataupun rasa, ya. Mukhaffafah adalah najis yang boleh kita sucikan dengan merenjis sahaja. Jadi itu cara menyucikan. Tapi asalnya najis tersebut najis yang tidak dimaafkan sekiranya kita tidak sucikannya, ya. Adapun ada juga najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan ni kadang-kadang dia merujuk kepada ketiga-tiga jenis najis tadilah, mukhaffafah, mutawassitah ataupun mughallazah tadi tu. Tapi cumanya dalam keadaan-keadaan tertentu yang kita tidak boleh elakkan, maka dia dimaafkan. Contohnya yang pertama, air kencing yang telah disediakan. Air kencing hukumnya najis yang tidak dimaafkan. Ya, cara menyucikan dia iaitu dengan lalukan air walaupun dengan sekali basuhan. Cukuplah suci sekiranya hilang bau, warna dan rasa. Tapi ni dalam keadaan air kencing itu tidak nampak, ya. Terlalu sedikit, tak nampak percikannya yang kena pada pakaian ataupun badan. Jadi dimaafkan.
Yang kedua, nanah, darah kutu. Nanah, darah kutu, biasanya darah ataupun nanah, ya, najis yang dibawa oleh lalat. Dan sedikit lagi, ia bukan perbuatan manusia dan bukan dengan sengaja, ya. Contohnya darah yang ada pada anggota badan, ya, nanah, darah yang sedikit lah, darah yang sedikit, nanah yang sedikit. Contohnya bisul ke ataupun jerawat ke, ya, yang ada pada anggota badan, dia dianggap sebagai dimaafkan selagi ianya bukan perbuatan manusia, ya, bukan perbuatan diri kita sendiri ataupun bukan perbuatan orang lain. Darah tu ada pada kita punya anggota badan ataupun nanah, jadi dimaafkan. Ini dianggap sebagai darah najis yang sedikit. Termasuk juga najis yang dibawa oleh lalat. Maklum kita tengok lalat ini sifatnya dia suka hinggap ke tempat-tempat yang najis, ya. Tapi apabila dia hinggap juga pada pakaian kita, pada makanan kita ataupun pada minuman kita, syarak dia meringankan, ya, supaya tidak membebankan umatnya. Kalau tidak dimaafkan, kita kena bersihkan sentiasa apabila kena najis. Jadi sukar, lalat ini kita tak boleh nak elak. Jadi syarat memaafkan selagi ianya bukan perbuatan sengaja. Darah atau nanah luka yang banyak dengan syarat ia terjadi pada diri manusia itu sendiri, bukan hasil perbuatannya dan bukan dengan sengaja, disyaratkan tidak mengalir ke tempat lain. Contohnya, darah itu keluar daripada luka akibat aksiden. Contohnya, kita aksiden, lepas tu kita nak sembahyang, ya, jadi ada darah yang keluar dekat tempat luka tu, tapi kita mungkin kita dah tampal dia dengan ataupun balut dia dengan sesuatu kain ataupun kapas ke dan sebagainya, menyebabkan darah tadi tu ataupun nanah itu tidak mengalir ke tempat yang lain, ya, tempat-tempat kulit ataupun anggota badan yang sihat ataupun pakaian. Jadi dimaafkan tu. Kalau kita sembahyang ada darah di situ, tidak mengapa. Darah yang ada pada daging. Ya, kadang-kadang kita masak ada sedikit darah pada daging. Contohnya pada tulang ayam dan sebagainya, maka ianya dimaafkan, ya, sebab sukar untuk kita elakkan. Darah yang terpecik yang kena pada pakaian tukang daging, kalau tak banyak, ya, kalau kita siang ikan ke ayam ke ataupun daging terkena sedikit lah, ya, darah-darah tu dimaafkan. Mulut kanak-kanak terdapat muntah padanya apabila meminum susu ibunya. Jadi kanak-kanak kecil ini, kalau bayi itu, kalau dia dah minum susu, biasanya dia akan kalau tidak disedawakan, dia akan tersedak. Dia tersedak itu kadang-kadang susu yang telah masuk ke dalam perutnya itu keluar balik. Jadi muntah kanak-kanak itu dimaafkan di bahagian mulutnya, ya, tak perlulah suruh dia komor-komor balik dan sebagainya, ya, sebab sukar. Bangkai yang tidak mengalir darahnya iaitu iaitu yang tidak berdarah apabila terjatuh dan sesuatu cair seperti lalat, lebah dan sebagainya, semut masuk dalam air, lalat masuk dalam air, lebah masuk dalam air, ya, dengan syarat bukannya sengaja kita masukkan semut atau lebah ataupun lalat ataupun apa sahaja serangga dan tidak mengubah keadaan cair tersebut. Contohnya kita tengah minum, lalat masuk dalam air, ya, maka air tersebut masih lagi boleh diminum, ya. Kita hanya perlu keluarkan sahaja lalat tu, lepas tu air tersebut masih lagi hukumnya suci dan boleh diminum. Jangan dibuang kerana membazir. Tanah jalan yang mengenai manusia. Tanah ini kadang-kadang terdapat padanya najis. Mungkin najis yang tidak nampak, najis yang dah kering, ya, dah bercampur dengan tanah, debu dan sebagainya. Lekat pula apabila ditiup angin pada pakaian kita, ya, maka dimaafkan. Tahi ikan di dalam air selagi air tersebut tidak berubah.
Ya, tahi ikan pun kalau dia adalah najis. Ya, sekiranya tahi ikan tu banyak sehingga menyebabkan perubahan pada air tersebut. Ya, contohnya kita ada akuarium, ada ikan, lepas tu air tu berubah, maka perubahan tu adalah sebahagian besarnya daripada najis ikan tersebut. Jadi apabila dia sudah berubah, bermaksud air tersebut mengandungi banyak najis ikan. Jadi ianya dianggap sebagai mutan najis. Tapi kalau air tersebut tak berubah, walaupun ikan tersebut ada dalam tangki air tersebut ada tahi dan sebagainya, tapi air tersebut masih tidak berubah, dimaafkan. Tahi binatang yang mengenai biji-bijian ketika ia memijaknya. Ya, jadi biji-bijian atau buah-buahan dan sebagainya kadang-kadang ada tahi binatang, kadang-kadang dia jalan, mungkin buah rambutan ke, ataupun apa-apa sajalah, ya, yang terkena sedikit najis binatang, ketika dia pijak buah tersebut atau biji-bijian tersebut, maka ianya masih dimaafkan sekiranya sedikitlah. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.